dan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Hello, selamat pagi Dr. Noran. Puan Zaliha. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Doktor, apa yang dikongsikan oleh Munawar sebentar tadi dari segi statistik pendaftaran dan juga pemberian vaksin, bagaimana Doktor optimis kita akan mencapai sasaran angka yang dijangkakan untuk mencapai imuniti kelompok ini, Doktor? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya dan saya rasa ini satu yang amat memperangsangkan. Di mana angka semakin meningkat dari hari ke hari. Tapi yang paling penting adalah kita perlu tingkatkan lebih lagi. Sebab yang kita dah pelajari selama beberapa setahun setengah ni, ada beberapa perkara penting yang kita kena ingatlah, ya. Berkenaan dengan COVID-19 ni, kita tahu COVID-19 ni sejenis virus yang agak berbeza daripada virus-virus lain. Di mana dia ada empat perkara lah. Ya? Yang pertama sekali adalah gejala. Kita dapat tahu virus SARS-CoV-2 ataupun COVID-19 ni, dia mempunyai pre-simptomatik, asimptomatik dan simptomatik. Maknanya bergejala. Ya? Jadi ketiga-tiga kumpulan ini boleh menyebabkan penyakit COVID-19. Yang kedua, satu patogen sahaja mempunyai spektrum penyakit yang amat luas. Dari yang tidak bersimptom, tidak bergejala, sehingga seseorang yang memerlukan rawatan di ICU. Jadi kita tak tahu kalau kita kena, yang mana satu yang kita akan dapat. Ya? Yang ketiga, cara penularan COVID-19 juga, kita dapat tahu bahawa pertama ia melalui titisan pernafasan. Yang ini kita tahu dari tahun lepas lagi. Kemudian dari sentuhan, maknanya bersalaman. Ya. Dan yang terkini kita dapat tahu adalah melalui udara. Iaitu aerosol atau airborne transmission. Yang ini WHO ataupun Pertubuhan Kebangsaan Sedunia telah umumkan dan ni hingga tahun yang lalu. Ya. Dan yang keempat, kita dapat tahu bahawa ada golongan yang sembuh dari COVID-19 tetapi masih bergejala atau dipanggil sebagai long COVID. Ya. Jadi kesan atau penderitaan jangka panjang COVID itu adalah benar. Jadi adalah sesuatu yang kita kena tahu. Jadi sebabkan empat perkara ni, dah lebih kurang setahun setengah kita dalam pandemik, kita dah dapat buktikan bahawa vaksinasi merupakan kaedah yang paling berkesan untuk mengawal wabak ini dan kita menjalani ke arah kehidupan yang lebih normal. Baik, Doktor. Jadi vaksinasi secara beramai-ramai dapat menyelamatkan nyawa. Baik, Doktor, kalau kita lihat jumlah dos yang diberikan 8,800,000 lebih telah pun diberikan kepada masyarakat Malaysia, namun hanya lebih kurang 2 hingga 3 juta orang sahaja yang menerima pemvaksinan penuh ataupun telah pun selesai 2 dos. Apakah jangkaan Doktor untuk bulan-bulan berikutnya, iaitu bulan Julai dan juga Ogos, di mana kita menjangkakan bekalan vaksin yang banyak, 12 juta dos yang akan tiba tidak lama lagi? Okey, alhamdulillah kita dapat banyak bekalan dos yang akan tiba. Jadi saranan saya kepada semua masyarakat Malaysia yang mendengar rancangan Selamat Pagi Malaysia daripada pagi tadi, dari sesi perbualan dengan Dr. Tahir, dari sesi perbualan dengan Dr. Nur Ashikin Ibrahim dan seorang pakar dari Universiti Sains Malaysia, kita dapat lihat varian ataupun virus COVID-19 ini bijak. Dia teramat bijak. Jadi kita kena berfikir macam virus ataupun think like a virus. Ya? Virus ni cuma ada 2 je dia nak buat. Dia macam kalau kita pergi ke membeli belah, kita ada things to do, things to buy kan. So virus ni ada 2 je things to do. Yang pertama, dia memerlukan tempat untuk merebak atau membiak. A place for get. Ya.
Jadi dia akan membiak atau memerebak dalam jumlah yang besar agar generasi seterusnya itu sentiasa dapat peluang hidup. Maknanya dia nak anak dia, cucu dia, cicit dia sentiasa berada dalam dunia ni. Ya. Dan dia tidak boleh hidup kalau tak ada manusia. Yang itu memang kita dah tahu dari tahun lepas. Dan yang kedua, dia memerlukan, yang ini penting kan, dia memerlukan apa yang kita katakan susceptible host atau host yang rentan. Itu manusia. Jadi orang yang belum menerima vaksin atau belum pernah mendapat penyakit COVID adalah golongan yang susceptible atau golongan yang rentan. Ya. Doktor, dalam situasi sekarang, bila mana semakin lama kita melalui situasi ini, kita tahu punca kluster dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang berada dalam persekitaran yang bekerja yang ramai, yang sesak, jumlah yang begitu banyak, walaupun mereka telah divaksin dan sentiasa syarikat melakukan swab test dan sebagainya, apa lagi yang boleh dilakukan supaya risiko dari kluster tempat kerja ini dapat dikurangkan dan supaya kita tidak mengira kes tinggi sampai bila-bila? Satu soalan yang amat bagus tu, Dr. Zaliha. Jadi saya nak kupaskan dua. Yang pertama, seseorang yang telah divaksin telah terbukti walaupun dia mendapat jangkitan COVID-19, dia hanya akan mendapat dari jenis gejala yang ringan. Macam tadi saya telah jelaskan kan ada 5 gejala, 5 spektrum untuk penyakit COVID-19 ni ya. Dari tiada simptom, gejala ringan, gejala radang paru-paru yang memerlukan bekalan oksigen dan yang seterusnya bergejala kritikal yang memerlukan rawatan di ICU. Jadi alhamdulillah data dari luar negara dan negara kita sendiri telah menunjukkan bahawa seseorang yang divaksinasi, apa jenis vaksinasi pun, semua akan mengalami gejala yang ringan. Yang kita ingat, vaksinasi ini boleh menyebabkan seseorang itu masih dijangkiti COVID-19, namun jangkitannya hanya akan menjadi ataupun mengalami gejala yang ringan sahaja. Yang itu amat penting. Ya? Jadi kalau kita tak bernasib baiklah kalau kita expose dengan seseorang yang mempunyai COVID-19 dan kita terkena dan kita telah divaksinasi. Alhamdulillah kita hanya mendapat gejala yang ringan. Ya? Dan kita tak akan masuk dalam golongan yang gejala yang teruk lah. Dan lagi satu, macam yang saya dah explain tadi kan, yang kita kena berfikir macam mana virus berfikir. Virus berfikir dia perlukan manusia untuk merebak dan dia perlukan cara untuk keluar dari satu host yang terkini, existing host, kepada host yang susceptible. Jadi apa langkah-langkah yang kita ambil seperti memakai pelindung muka dengan betul, maknanya jangan letak di bawah dagu, ya? Pastikan dia tertutup di belah tepi dengan di belah hidung, tak ada ruang yang boleh masuk. Dan semua SOP yang kita jalankan seperti penjarakan sosial, memastikan environment ataupun keadaan indoor itu aman. Ruang udara berkesan. Ya? Jadi ini memastikan bahawa yang jangkaan merebak di indoor lah, ataupun airborne atau aerosol ini dipastikan dia tidak berlaku. Baik, Doktor, kalau pengudaraan itu amat bagus. Jadi semua ni akan pastikan kita kurang risiko untuk jangkiti. Doktor, kalau kita lihat kepada negara seperti UK dan juga negara jiran Singapura, mereka bakal menukar strategi kepada tidak lagi melihat jumlah kes baru. Ini disebabkan oleh pemvaksinan yang tinggi dan hampir mencapai imuniti kelompok. Ya. Jauh lagi ke Malaysia nak sampai ke tahap itu, Doktor? Jadi kita take one step at a time lah ya. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita tahu sekarang ni kita berada dalam keadaan yang agak genting lah. Bila kita melihat profil ataupun situasi COVID-19 di Malaysia, ya, kita mempunyai banyak sporadik ataupun unlinked cases.
kita juga mempunyai kadar kematian yang agak merisaukan sejak belakangan ini. Maknanya setiap hari ada lebih 50 hingga 60, kadang-kadang ada mencapai sampai 100 cases kematian sehari, dan kematian yang dikatakan sebagai BID atau broad indeed juga semakin meningkat. Ya? Jadi itu amat membimbangkan. Baik. Dan bila kita lihat juga, kita dapati bahawa semua kumpulan umur berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Jadi itu kita kena ingat, semua sebab dikatakan sporadik atau community transmission itu amat tinggi. Jadi risiko untuk kita mendapat COVID-19 itu amat tinggi. Ya? Jadi ini menyebabkan kita perlu segera untuk mendapat vaksinasi. Dan sekiranya masyarakat kita telah banyak untuk divaksinasi, maknanya portion dia amat tinggi. Seperti yang kita lihat di negara luar, di UK, di Eropah, di Singapura, apabila peratusan itu tinggi, kadar jangkitan di komuniti berkurang. Ya. Dan itu yang dikatakan pathway to normality lah. Doktor, sedikit kesimpulan yang kita boleh minta doktor dalam masa kurang 3 minit ini. Pesanan doktor untuk masyarakat dan bagaimana usaha untuk memastikan, sebab ada di antara mereka yang bukan anti vaksin tetapi mereka tidak pasti. Ini menyebabkan ada yang membatalkan temujanji ataupun melengahkan temujanji. Bagi mereka yang di atas pagar ini, apa lagi yang boleh dilakukan untuk memastikan mereka juga tampil untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka? Kita perlu bijak. Ya, dari sini kita perlu bijak. Kita dah tahu vaksin itu, kita dah tahu kelebihan vaksin. Kita juga tahu COVID-19 itu satu virus yang agak pintar dengan adanya varian Delta dan varian-varian yang baru ni. Jadi kita kena outsmart the virus. Kita kena berlumba dengan virus. Jadi kita punya pertahanan sekarang hanyalah vaksin. Jadi bagi sesiapa yang dah telah mendapat tarikh untuk temujanji vaksin, sila pergi. Dan bagi sesiapa yang belum mendaftar, tolonglah mendaftar. Bagi pastikan kesemua di antara kita mempunyai risiko yang rendah untuk mendapat gejala-gejala yang teruk. Itu pesanan saya. Doktor, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan selamat berjaya dalam misi kita untuk mendapat untuk sampai ke tahap herd immunity ataupun immunity kelompok yang kita sasarkan itu. Terima kasih doktor. Sama, insya-Allah.